Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ebit Liu mempunyai satu postingan terbaru di Instagramnya yang berkata, "Rindunya pada alim ulama yang amat saya sayangi dan saya rindui. Rezeki ziarah Maulana Syamim dan anaknya Maulana Hasim dari India. Mereka beri saya hadiah. Katanya tahniah buat usaha dakwah bersungguh-sungguh. Teruskan dakwah sampai bila-bila. Teramat terkesan dengan dakwah dan korbannya. Syukur dapat doa dari beliau. Masa saya umur 12 tahun, Maulana Syamim pernah datang kampung saya. Katanya sentiasa memberi semangat. Pertolongan Allah itu dekat. Yakin Allah berkuasa atas segalanya. Semua makhluk termasuk malaikat pun tidak mampu berbuat sesuatu melainkan dengan izinnya. Tiada yang boleh beri hidup dan mati selain Allah." Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ebit Liu jumpa individu dakwah keturunan Rasulullah Maula Muhammad. Pendakwa bebas popular Ebit Liu melahirkan rasa bertua dapat bersua muka dengan individu yang mendakwa dirinya keturunan yang ke-38 Nabi Muhammad. Ebit atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim Liu 37 berkongsi perkara tersebut menerusi hantaran status terbaru media sosialnya. Rezeki di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA berjumpa dengan Maulana Muhammad Amin Al-Idrisi. Alhamdulillah terkesan dengan akhlak mulia Maula, lemah lembut orangnya, orang soleh dan penuh dengan adab, merendah diri orangnya. Saya minta beliau mendoakan saya, beliau minta doakannya juga. Kami saling mendoakan. Coretannya menerusi satu entry dalam Facebook selain menyertakan beberapa keping foto bersama individu kelahiran Maghribi itu. Menerusi penghantaran status nama, Ebit Liu memaklumkan dalam pertemuan tidak dirancang tersebut, dia sangat meminta nasihat berkenaan ujian dalam dakwah menegarkan syiar Islam. Sempat saya minta nasihat tentang ujian dalam dakwah dalam hidup. Katanya apabila ada ujian itulah dakwah. Rasulullah doa hidayah untuk umat. Nabi Muhammad tidak minta dibaling batu ketika Taif, tetapi ujian tidak berhenti. Rasulullah tetap mendoakan kebaikan dan hidayah. Sunatullah dalam dakwah ditentang dan diuji. Ya Allah, berjuta kebaikan yang kau berikan kepadanya, berikanlah sedikit kepada saya, tulisnya. Terdahulu Maula gagal mendapatkan kelulusan daripada beberapa jabatan agama negeri, membuatkan program beliau di Kedah, Terengganu, Kelantan dibatalkan. Sementara itu, nazab keturunan individu itu yang mendakwa sebagai keturunan Nabi Muhammad turut dapat tentangan daripada beberapa pihak. Jabatan Agama Islam Selangor Jais memaklumkan pihak mereka tidak membenarkan ceramah atau program Maulidur Rasul yang dihadiri Maula Muhammad Amin Al-Idrisi. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kalau Kepris nak saman silakan, kata Amir Ali Maidin. Kami tak akan sebut nama Kepris atau tag Kepris dalam hantaran kami. Kenapa dia nak terasa? Demikian maklum balas diberikan oleh pengarah urusan Maidin, Datuk Wira Dr. Amir Ali Maidin, berhubung tindakan penyanyi rap sensasi Aris Ramli atau Kepris yang bakal menyaman pasaraya tersebut sebanyak 30 juta. Katanya pihaknya tidak membuat sebarang kesalahan dalam mana-mana ciapan dan hantaran yang dimuat naik di platform media sosial Maidin, serta tiada sebarang unsur perlian atau menghina individu tertentu. Siapa makan cili dia yang terasa pedas. Kalau betul Kepris nak saman, hantar surat saman kepada pihak kami, biar peguam saya nanti akan samankan, katanya ringkas. Semalam Kepris menerusi hantarannya di Instagram memaklumkan dia tidak teragak-agak untuk menyaman Maidin sekiranya tiada sebarang permohonan maaf daripada pihak tersebut dalam tempoh 24 jam susulan ciapan yang didakwa memalukan dirinya.
Bagaimanapun Kepris hari ini sekali lagi memuat naik hantaran di Instastory menawarkan perbelanjaan secara percuma kepada rakyat Malaysia di pasaraya tersebut. Saya nak belanja rakyat Malaysia beras, minyak dan 3 bahan lain ikut pilihan anda secara percuma minggu hadapan. Pilih lokasi mana korang nak Kep belanja, Subang Jaya, Bukit Jelentung atau Batu Caves katanya. Mengulang lanjut, Amir Ali mengatakan sekiranya benar Kepris ingin melakukan kerja amal di pasarayanya, dia amat mengalu-alukan kehadiran mereka selain menawarkan 1 kilo paket gula kepada yang terlibat. Baguslah kalau Kepris nak buat kerja amal, bantu orang ramai, jangan lupa hubungi pihak Maidin ikut cawangan yang diinginkan. Saya pun nak bantu juga, bagi yang terlibat Maidin akan beri 1 kilo gula kepada anda katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ebit Liu jumpa individu dakwa keturunan Rasulullah Maula Muhammad. Pendakwa bebas popular Ebit Liu melahirkan rasa bertua dapat bersua muka dengan individu yang mendakwa dirinya keturunan yang ke-38 Nabi Muhammad. Ebit atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim Liu 37 berkongsi perkara tersebut menerusi hantaran status terbaru media sosialnya. Rezeki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA berjumpa dengan Maulana Muhammad Amin Al-Idrisi. Alhamdulillah terkesan dengan akhlak mulia Maula, lemah lembut orangnya, orang soleh dan penuh dengan adab, merendah diri orangnya. Saya minta beliau mendoakan saya, beliau minta doakannya juga. Kami saling mendoakan. Coretannya menerusi satu entry dalam Facebook selain menyertakan beberapa keping foto bersama individu kelahiran Maghribi itu. Menerusi penghantaran status nama, Ebit Liu memaklumkan dalam pertemuan tidak dirancang tersebut, dia sangat meminta nasihat berkenaan ujian dalam dakwah menegarkan syiar Islam. Sempat saya minta nasihat tentang ujian dalam dakwah dalam hidup. Katanya apabila ada ujian itulah dakwah. Rasulullah doa hidayah untuk umat. Nabi Muhammad tidak minta dibaling batu ketika Taif, tetapi ujian tidak berhenti. Rasulullah tetap mendoakan kebaikan dan hidayah. Sunatullah dalam dakwah ditentang dan diuji. Ya Allah, berjuta kebaikan yang kau berikan kepadanya, berikanlah sedikit kepada saya, tulisnya. Terdahulu Maula gagal mendapatkan kelulusan daripada beberapa jabatan agama negeri, membuatkan program beliau di Kedah, Terengganu, Kelantan dibatalkan. Sementara itu, nazab keturunan individu itu yang mendakwa sebagai keturunan Nabi Muhammad turut dapat tentangan daripada beberapa pihak. Jabatan Agama Islam Selangor Jais memaklumkan pihak mereka tidak membenarkan ceramah atau program Maulidur Rasul yang dihadiri Maula Muhammad Amin Al-Idrisi. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Laporkan jika ada pendakwa luar negara meragukan. Umat Islam di negara ini dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwa jemputan dari luar negara yang meragukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini kerana kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwa tidak diiktiraf. Kalau garis panduan, kita tegas bahawa pendakwa yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah kita tiada masalah, yang menimbulkan konflik dan perpecahan kita tak benarkan. Sebab itu saya nasihatkan terutamanya yang nak belajar ilmu, biarlah dengan guru yang beramal dengan ilmu dia, buat perbandingan dengan ustaz yang mendapat kelulusan pihak berkuasa. Mana yang menghuraikan hal agama pelik-pelik itu tak perlu ikut dan terus lapor kepada jabatan agama untuk ambil tindakan.
Katanya ketika ditanya mengenai isu membabitkan seorang pendakwah yang dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad yang datang ke Malaysia untuk mengadakan ceramah di beberapa negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis kesyukuran tamat operasi haji dan penghargaan sahabat Koprat Muslim Haji 1443 Hijrah di Menara Tabung Haji di sini hari ini. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah atau rang undang-undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan rang undang-undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah syariah di negara ini, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Laporkan jika ada pendakwa luar negara meragukan. Umat Islam di negara ini dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwa jemputan dari luar negara yang meragukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini kerana kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwa tidak diiktiraf. Kalau garis panduan, kita tegas bahawa pendakwa yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah kita tiada masalah, yang menimbulkan konflik dan perpecahan kita tak benarkan. Sebab itu saya nasihatkan terutamanya yang nak belajar ilmu, biarlah dengan guru yang beramal dengan ilmu dia, buat perbandingan dengan ustaz yang mendapat kelulusan pihak berkuasa. Mana yang menghuraikan hal agama pelik-pelik itu tak perlu ikut dan terus lapor kepada Jabatan Agama untuk ambil tindakan. Katanya ketika ditanya mengenai isu membabitkan seorang pendakwah yang dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad yang datang ke Malaysia untuk mengadakan ceramah di beberapa negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis kesyukuran tamat operasi haji dan penghargaan sahabat Koprat Muslim Haji 1443 Hijrah di Menara Tabung Haji di sini hari ini. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah atau rang undang-undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan rang undang-undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah syariah di negara ini, katanya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Laporkan jika ada pendakwa luar negara meragukan. Umat Islam di negara ini dinasihatkan untuk melaporkan kepada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam negeri masing-masing sekiranya mendapati terdapat pendakwa jemputan dari luar negara yang meragukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, ini kerana kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan bagi memastikan pihak berkuasa agama negeri dapat menjalankan siasatan terperinci sekaligus membendung pendakwa tidak diiktiraf. Kalau garis panduan, kita tegas bahawa pendakwa yang tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah kita tiada masalah, yang menimbulkan konflik dan perpecahan kita tak benarkan. Sebab itu saya nasihatkan terutamanya yang nak belajar ilmu, biarlah dengan guru yang beramal dengan ilmu dia, buat perbandingan dengan ustaz yang mendapat kelulusan pihak berkuasa. Mana yang menghuraikan hal agama pelik-pelik itu tak perlu ikut dan terus lapor kepada Jabatan Agama untuk ambil tindakan.
Katanya ketika ditanya mengenai isu membabitkan seorang pendakwah yang dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad yang datang ke Malaysia untuk mengadakan ceramah di beberapa negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis kesyukuran tamat operasi haji dan penghargaan sahabat Koprat Muslim Haji 1443 Hijrah di Menara Tabung Haji di sini hari ini. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah atau rang undang-undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan rang undang-undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah syariah di negara ini, katanya. Ditanya mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah atau rang undang-undang 355 yang tidak dapat dibentangkan kerana pembubaran parlimen, Idris berharap ia dapat dibentangkan oleh Kerajaan Baharu selepas PRU 15. Jelasnya cadangan rang undang-undang itu sudah dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri pada 26 Ogos lalu dan kini ia berada di peringkat Jabatan Peguam Negara, namun tidak sempat dibentangkan susulan pembubaran parlimen. Justru saya berharap mana-mana kerajaan baharu yang dipilih selepas PRU 15 dapat meneruskan pembentangan rang undang-undang itu dalam usaha memperkukuh bidang kuasa jenayah